Detik cemas di Kuala Lumpur. Ketika jantung seorang diplomat menyatukan dua negara, Pentagon tergamam. Pada saat Setiausaha Perdagangan Amerika Syarikat dalam pentadbiran Trump, Howard Rothman, sedang menekan Malaysia dengan keras, menuntut agar syarikat gergasi teknologi negara, MITEC, memindahkan 50% kapasiti pengeluaran chip semikonduktor canggihnya ke Amerika Syarikat, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Perundingan itu menemui jalan buntu. Tiba-tiba, di sebuah bilik mesyuarat berhampiran lapangan terbang Subang di Kuala Lumpur, ketua delegasi diplomatik Amerika Syarikat itu rebah, tangannya mencengkam dada. Seluruh kedutaan AS di Kuala Lumpur menjadi panik. Jabatan negara dan Pentagon di Washington hilang akal. Dalam keadaan huru-hara itu, sepasukan pakar perubatan Malaysia tampil ke hadapan dengan tenang. Semua berundur. Ikut arahan saya, kita masih ada peluang untuk menyelamatkannya. Lokasi penyelamatan, Unit Rawatan Rapi ICU, di Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Beberapa ketika kemudian, setelah sedar, diplomat Amerika itu menuturkan sebaris ayat yang menggegarkan Pentagon, Jabatan Negara, dan seluruh Rumah Putih. Apa sebenarnya yang terjadi pada hari itu? Kisah ini akan merungkai segalanya. Bab 1. Angka-angka dingin di Washington. Nama saya James Anderson. Saya adalah bekas penolong setiausaha negara bagi hal ehwal Asia Timur dan Pasifik di Jabatan Negara AS. Selama 27 tahun, saya menguruskan isu-isu berkaitan Malaysia dari Washington, meneliti belanjawan akta hubungan AS Malaysia, duduk di meja rundingan semikonduktor, dan menganalisis angka-angka. Itulah rutin harian saya. Di dalam pejabat yang dingin, saya sering membuat kesimpulan yang dingin berdasarkan data yang dingin. Saya terbang ke Kuala Lumpur sebagai wakil khas apabila Setiausaha Perdagangan, Howard Rothman, menuntut kerajaan Malaysia memindahkan separuh daripada kapasiti pengeluaran semikonduktornya ke AS. Bukan itu sahaja, mereka turut menuntut perkongsian penuh teknologi proses termaju MITEC. Malaysia dengan tegas menolak. Washington terkejut. Selama ini, Malaysia sentiasa berada di bawah payung keselamatan strategik Amerika dan seringkali bertolak ansur di meja rundingan. Tetapi kali ini, keadaannya berbeza. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Malaysia menyatakan dalam satu sidang akhbar, perikatan harus dibina atas dasar saling percaya, bukan ugutan. Industri semikonduktor kami adalah hasil titik peluh dan inovasi rakyat Malaysia selama 30 tahun. Ia bukan dicipta untuk berkhidmat kepada kepentingan Amerika semata-mata. Kenyataan itu mencetuskan perdebatan hangat di Pentagon. Ada yang mencadangkan agar kerjasama pertahanan dengan Malaysia dikaji semula. Di tengah-tengah ketegangan itu, saya mengangkat tangan dan berkata, saya akan terbang sendiri ke Kuala Lumpur untuk melihat jika masih ada ruang untuk berunding. Sejujurnya, saya amat yakin bahwa Malaysia akhirnya akan tunduk. Begitulah selalunya pengakhiran sebuah rundingan. Bab 2. Serangan di bilik mesyuarat. Pada 7 Januari, jam 9 pagi, saya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Lapangan terbang itu bersih dan orang ramai sangat teratur. Saya menaiki taksi ke pusat bandar. Melalui tingkap, saya melihat lebuh raya yang teratur dan latar langit Kuala Lumpur yang dihiasi menara berkembar Petronas. Namun, bagi saya, itu semua hanyalah pemandangan latar. Saya membuka komputer riba dan menyemak semula slide pembentangan. Syarat pemindahan teknologi semikonduktor, pelan pengembangan kilang MITEC di AS, strategi pembendungan Cina di rantau ini. Skrin itu dipenuhi dengan angka. Jam 11 pagi, saya tiba di bilik mesyuarat berhampiran lapangan terbang Subang. Bilik itu terang benderang, hanya bunyi pendingin hawa yang kedengaran. Wakil dari kedutaan AS dan para pembantu sudah menunggu. Setelah berjabat tangan, kami duduk. Secawan teh tarik diletakkan di hadapan saya, tetapi saya tidak menyentuhnya. Pembentangan bermula, pendirian Kerajaan Malaysia. Maklum balas MITEC, laporan mengenai ancaman ketenteraan serantau. Semuanya dijelaskan dengan tenang. Tiba-tiba, saya merasakan satu tekanan yang amat sangat di tengah dada saya. Pada mulanya, saya pikir ia hanyalah sakit perut karena tidak makan dengan betul di dalam pesawat, tetapi kesakitan itu semakin menjadi-jadi. Setiap kali saya menarik nafas,
Dada saya terasa seperti dihimpit. Lengan kiri saya mula kebas. Saya melonggarkan tali leher. Seseorang perasan wajah saya yang pucat dan berhenti bercakap. "Encik Anderson, Encik baik-baik saja?" Saya coba menjawab, tetapi tiada suara yang keluar. Ketika tangan saya mencengkam dada, bilik mesyuarat itu seakan berputar. Lampu Kalimantan di siling menjadi kabur. Suara di sekeliling saya semakin sayup. Seseorang memegang bahu saya. Kerusi saya terbalik, dan saya rebah ke lantai. Dalam detik-detik terakhir kesedaran saya, image yang saya lihat adalah siling putih bilik mesyuarat, lampu Kalimantan, dan wajah-wajah cemas yang mengelilingi saya. "Panggil ambulans, cepat!" Seseorang menjerit. Bab 3. Perlumbaan dengan massa. Bunyi tapak kaki bergema di koridor. Pintu dibuka dengan kasar. Saya coba bernafas, tetapi udara tidak dapat masuk. Dada saya terasa seperti akan meletup. Para medik meluru masuk. Cahaya lampu suluh memancar ke mata saya. Seseorang memeriksa nadi saya. Nadi sangat lemah, tekanan darah menurun. Suara mereka tegang, tetapi tangan mereka sangat stabil. Baju saya dibuka dan elektrod ECG dilekatkan pada dada saya. Mesin berbunyi bip-bip. Ketika itu, saya sadar ini bukan kesakitan biasa. Jantung saya hampir berhenti berdegup. Anggota badan saya terasa sejuk, pandangan saya semakin sempit. Siling bilik mesyuarat terasa semakin jauh. Seseorang memanggil nama saya, tetapi saya tidak dapat menyahut. Ambulans tiba dengan pantas. Pintu dibuka lagi, dan pengusung dibawa masuk. Ketika mereka mengangkat saya, badan saya terasa terapung. Kami melalui koridor. Lampu siling melintas laju. Di luar, cahaya matahari sangat menyilaukan. Pintu ambulans dibuka, dan saya ditolak masuk. Ruang di dalamnya sempit, dipenuhi dengan peralatan. Seorang juru rawat duduk di sebelah saya, topeng oksigen dipasang pada muka saya. Ketika ambulans bergerak, saya merenung siling dan berpikir, adakah ini pengakhirannya? Bukan di Washington, bukan di rumah, tetapi di dalam ambulans di Kuala Lumpur. Siren ambulans bergema nyaring. Kendaraan itu memecut laju. Badan saya terumbang-ambing. Juru rawat itu terus memeriksa tekanan darah, ECG, dan tahap oksigen saya. Angka-angka berkelip pada monitor, tetapi saya tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mata saya hampir terpejam. Juru rawat itu menepuk bahu saya. "Tahan, Encik. Jangan tidur. Kita hampir sampai." Entah berapa lama masa berlalu, ayat "hampir sampai" itu terasa sangat panjang. Saya hilang deria masa. Akhirnya, ambulans berhenti. Pintu dibuka, cahaya terang menerpa masuk. Beberapa orang bergegas datang. Pengusung saya ditolak dengan laju. Ketika itulah saya melihat papan tanda Pusat Perubatan University Malaya, PPUM, National Taiwan University Hospital. Tulisan dalam bahasa Melayu dan Inggris bersebelahan. Pintu jabatan kecemasan terbuka secara otomatik. Saya ditolak masuk, lampu Kalimantan sangat terang, bau disinfektan menusuk hidung. Sepasukan pakar perubatan mengelilingi saya. Serangan jantung akut. Lelaki, 67 tahun, tekanan darah 90,50, separa sedar. Pada saat itu, saya sadar, saya bukan lagi diplomat penting di meja rundingan. Saya bukan lagi orang yang menganalisis angka dan merangka strategi. Saya hanyalah seorang pesakit yang sedang berjuang untuk hidup. Dan entah kenapa, kenyataan itu membuatkan saya sangat takut. Bab 4. Keajaiban 42 menit. Di jabatan kecemasan PPUM, katilnya keras, lampunya silau. Seorang dokter meletakkan stetoskop di dada saya. Logam sejuk itu menyentuh kulit saya, membuatkan saya sedikit menggigil. Dokter itu tidak berkata apa-apa, hanya mengerutkan dahi. Buat ECG sekali lagi. Seorang juru rawat dengan pantas melekatkan elektrod pada dada, lengan, dan kaki saya. Mesin berbunyi lagi. Dokter itu merenung skrin monitor, jarinya menunjuk pada graf. Sahkan, segmen ST meningkat. Ini serangan jantung akut. Suasana di jabatan kecemasan menjadi sangat tegang. Para juru rawat bergerak lebih pantas. Dokter itu memandang saya dan berkata, "Salur darah jantung Encik tersumbat."
Kita perlu membukanya segera. Tetapi kami tidak boleh melakukan prosedur kateterisasi jantung di sini. Saya tercungap-cungap. Rawatan tergendala? Apa akan jadi pada saya? Dokter itu memegang tangan saya. Tangannya hangat, suaranya tegas. Kami akan pindahkan Enci ke pusat jantung di bangunan utama PPUM. Dengan helikopter. Serta merta. Helikopter. Mata saya terbeliak. Baru saya sadar betapa kritikalnya keadaan saya. Dokter itu sudah pun membuat panggilan telepon. Ya, lelaki 67 tahun, serangan jantung akut dengan peningkatan segmen ST, tekanan darah tidak stabil, minta bantuan helikopter. Selepas meletakkan telepon, dia memandang saya. Bantuan udara sedang dalam perjalanan. Mereka akan tiba dalam 15 menit. Encik perlu bertahan. Itulah kali pertama saya tahu betapa lamanya 15 menit. Dada saya terus sesak, lengan kiri saya kebas sepenuhnya. Juru rawat memasang IV drip di lengan saya. Cecair sejuk mengalir ke dalam salur darah saya. Di luar tingkap, bunyi deruan semakin kuat. Helikopter, seluruh bangunan hospital seakan bergegar. Pasukan perubatan mula bersiap. Pengusung saya ditolak keluar dari jabatan kecemasan, menyusuri koridor, dan masuk ke dalam lift. Pintu lift terbuka di bumbung. Angin bertiup kencang dan sejuk. Baling-baling helikopter masih berputar. Saya ditolak masuk ke dalam helikopter yang sempit. Seorang juru rawat penerbangan duduk di sebelah saya. Pintu ditutup, kami berlepas. Bangunan hospital, jalan raya, dan kereta-kereta di bawah kelihatan semakin kecil, seperti semut. Juru rawat itu tidak berkata apa-apa, tangannya sentiasa sibuk. Apabila mata kami bertemu, dia berkata ringkas, "Hampir sampai." Pihak hospital sudah bersedia. Saya mengangguk, tidak mampu bersuara. Helikopter itu mendarat di atas bumbung bangunan utama PPUM. Pintu dibuka, dan sepasukan perubatan yang lain sudah menunggu. Pesakit serangan jantung akut, 67 tahun, dipindahkan dari jabatan kecemasan. Mereka tidak membuang masa, walau sesaat. Saya dibawa turun melalui lift, menyusuri koridor dengan pantas. Pintu makmal kateterisasi, jantung terbuka. Udara sejuk menerpa. Seorang dokter berdiri di sebelah sebuah mesin besar, matanya tajam di sebalik topeng muka. Kami akan membuka salur darah yang tersumbat itu. Semuanya akan berjalan lancar. Saya memandang matanya, dan percaya dia akan menyelamatkan saya. Dari Subang hingga ke sini, tiada siapa yang bertanya saya dari negara mana. Tiada siapa bertanya tentang insurans. Tiada siapa menyebut tentang bayaran. Mereka hanya mahu menyelamatkan nyawa. Ubat bius mula berkesan. Pandangan saya menjadi kabur. Suara terakhir yang saya dengar adalah suara dokter itu. Kita mulakan. Bab 5. Di bawah jagaan rapi. Apabila saya membuka mata, saya melihat siling putih yang sunyi. Bunyi mesin di sebelah saya berdegup dengan teratur. Saya menarik nafas dalam-dalam. Udara memenuhi paru-paru saya. Dada saya sakit, tetapi saya masih hidup. Encik sudah sedar. Saya menoleh. Dokter yang sama berdiri di situ, memegang fail perubatan saya. Ada senyuman di matanya. Pembedahan berjalan lancar. Stent sudah dimasukkan. Saya coba bercakap, tetapi tekak saya kering. Dokter itu menghulurkan segelas air dengan penyedut minuman. Seteguk air itu membuatkan saya merasa benar-benar hidup kembali. Berapa lama? Saya bertanya dengan suara serak. Dari saat helikopter mendarat hingga pembedahan selesai, jumlahnya 42 menit. 2 salur darah yang tersumbat telah dipasang stent. Aliran darah kini lancar, 42 menit. Dalam masa sesingkat itu, mereka telah membaiki jantung saya. Saya terfikir, jika ini berlaku di Amerika, saya mungkin perlu mengisi pelbagai borang, mengesahkan insurans, dan menandatangani borang persetujuan terlebih dahulu. Jantung saya mungkin sudah berhenti berdegup dalam tempo itu. Saya dipindahkan ke unit rawatan jantung, CCU. Setiap katil dipisahkan dengan langsir. Para juru rawat berjalan tanpa bunyi. Monitor di sebelah katil saya memaparkan degupan jantung, tekanan darah, dan tahap oksigen saya, angka-angka yang membuktikan saya masih hidup. Sepanjang malam, juru rawat datang setiap 2 jam untuk memeriksa tekanan darah dan suhu badan saya. Mereka seolah-olah tidak pernah letih.
Sekitar jam 4 pagi, dada saya mulai sakit lagi. Saya mengerang perlahan. Serta-merta, seorang juru rawat datang. Dia melihat wajah saya, kemudian memandang monitor. Sakit di mana? Dada. Sedikit. Dia terus memanggil dokter bertugas. Tidak sampai semenit, dokter itu tiba. Dia memeriksa saya dan melihat ECG. Ini normal selepas pembedahan. Kami akan berikan obat tahan sakit melalui IV drip. Dokter itu berdiri di sisi katil saya seketika. Encik akan sembuh, jantung Encik sedang pulih. Anehnya, saya percaya setiap perkataan yang mereka katakan. Mereka jujur, tidak melebih-lebihkan, dan menepati janji. Bab 6. Pemulihan dan tekanan politik. Pagi esoknya, pasukan perubatan datang untuk lawatan WAD, profesor kardiologi, 2 dokter pelatih, dan 2 juru rawat mengelilingi katil saya. Pemulihan yang sangat baik, kata profesor itu. Petang ini, kita pindahkan Encik ke wad biasa. Saya terkejut. Profesor itu tersenyum. Kembali kepada kehidupan normal secepat mungkin adalah yang terbaik untuk jantung. Petang itu, saya dipindahkan ke wad biasa, sebuah bilik untuk 2 orang. Saya mendapat katil di tepi tingkap, pesakit di katil sebelah. Seorang lelaki tua menyapa saya dalam bahasa Melayu hello. Saya membalas dalam bahasa Inggris. Dan dia tersenyum lebar. Pada waktu petang, seorang pelawat datang. Dia adalah Mark Thompson, pegawai perubatan dari kedutaan AS. Mengenai kos perubatan, kedutaan akan uruskan. Jangan risau, katanya. Baru saya teringat tentang kos helikopter, pembedahan, dan rawatan rapi. Di Amerika, bilnya pasti mencecah ratusan ribu dolar. Seminggu kemudian, ketika saya sedang pulih, telepon saya berdering. Panggilan dari Washington. Anderson, ini Brown. Bagaimana keadaan kamu? Suaranya dingin. Sedang pulih. Boleh keluar wad dalam seminggu. Bagus. Tapi ada masalah. Rumah Putih sangat bimbang. Berita kamu dimasukkan ke hospital telah bocor ke media. Ada yang kata kamu ditahan. Itu tidak masuk akal, kata saya. Saya tahu. Tetapi keadaan politik sangat sensitif sekarang. Rundingan semikonduktor gagal, dan wakil kita jatuh sakit di Malaysia. Cina pula sedang mengadakan latihan tentera di Selat Melaka. Media akan membuat pelbagai spekulasi. Apa yang kamu mahu saya buat? Kami akan hantar pesawat khas untuk membawa kamu ke hospital tentera AS di Okinawa untuk rawatan lanjut. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya akan tinggal di sini untuk rawatan. James, ini arahan. Perkataan arahan itu sangat tajam. Selama 27 tahun, saya sentiasa mengikut arahan. Tetapi kali ini, berbeza. Brown, saya seorang pesakit, bukan diplomat. Saya akan tinggal di tempat yang telah menyelamatkan nyawa saya. Saya meletakkan telepon. Petang itu, 2 lelaki berkot datang. Seorang warga Amerika, seorang warga Malaysia. Encik Anderson, saya konsul dari kedutaan AS, kata lelaki Amerika itu. Dan saya dari Wisma Putra, kata lelaki Malaysia itu sambil tersenyum. Kami di sini untuk memastikan Enzik mendapat rawatan terbaik. Konsul itu bertanya, bagaimana dengan tawaran pesawat khas itu? Saya akan tinggal, jawab saya tegas. Konsul itu mengerutkan dahi. Pegawai dari Wisma Putra itu tersenyum. Pilihan yang bijak. Hospital ini bertaraf dunia. Perkhidmatan kesehatan Malaysia adalah yang terbaik di Asia. Degupan jantung saya mula laju. Monitor mula berbunyi bising. Seorang juru rawat meluru masuk. Pesakit tidak boleh tertekan. Sila keluar. Kami belum selesai, kata konsul itu. Keluar sekarang. Suara juru rawat itu sangat tegas. Dia menghalau kedua-dua diplomat itu keluar. Malam itu, berita di TV memaparkan gambar saya. Pegawai kanan AS diselamatkan di Malaysia. Rumah Putih cuba campur tangan tetapi ditolak. Berita itu juga memuji kecekapan sistem kesihatan Malaysia yang menyelamatkan nyawa tanpa mengira bangsa atau kedudukan. Bab 7. Konspirasi di dalam WAD. Pada hari kelima, seorang lelaki berpakaian seragam tentera AS datang melawat saya. Kolonel Hansen dari pangkalan Okinawa, katanya sambil memberi tabik hormat. Saya di sini untuk mengesahkan keadaan Tuan.
Dia duduk dan mengeluarkan satu dokumen. Ini borang kebenaran. Tanda tangan di sini. Pesawat khas akan tiba esok untuk membawa Tuan ke Okinawa. Saya menolak. Saya akan teruskan rawatan di sini, jawab saya. Wajah Hansen berubah. Adakah hospital ini boleh dipercayai? Dengan keadaan tegang di Selat Melaka, bagaimana jika sesuatu berlaku? Sesuatu yang menyelamatkan nyawa saya berlaku di sini, kata saya dengan suara yang tinggi. Dalam 42 menit, mereka membuka salur darah saya. Di Amerika, saya mungkin masih mengisi borang. Hansen akhirnya pergi. Tuan akan menyesal, katanya sebelum berlalu. Petang itu, seorang juru rawat muda yang tidak pernah saya lihat sebelum ini masuk untuk memberi obat. Dia kelihatan sangat gemetar. Dia meletakkan beberapa biji pil di tangan saya. Saya perasan ada sebiji kapsul biru yang pelik. Apa obat ini? Tiada dalam preskripsi saya. Matanya mengelak. Arahan. Arahan baru dari profesor. Saya mencapai file perubatan saya. Tiada catatan mengenai obat baru. Saya merenungnya tajam. Tiada. Wajahnya pucat, tangannya menggeletar. Dulang obat itu jatuh, pil-pil bertaburan di lantai. Dia coba mengutipnya tetapi gagal. Saya berlari ke koridor. Juru rawat. Juru rawat yang biasa merawat saya bergegas datang. Saya menunjuk ke arah juru rawat palsu itu. Siapa dia? Juru rawat senior itu menangkap pergelangan tangannya. Dia melihat pil biru itu dan wajahnya menjadi serius. Ini obat tidur dos tinggi, panggil pengawal. 2 menit kemudian, pengawal keselamatan tiba dan mengheret wanita itu keluar. Profesor kardiologi bergegas datang. Encik makan obat itu? Tidak. Saya perasan ada yang tidak kena. Profesor itu menarik nafas lega. Syukurlah. Dos itu boleh menyebabkan jantung Encik berhenti. 1 jam kemudian, ketua keselamatan datang dengan sebuah tablet menunjukkan rekaman CCTV. Pagi tadi, Kolonel Hansen bertemu dengan wanita itu di lobi. Hansen memberinya satu sampul surat. Wanita itu adalah agen dari Cina. Hansen bekerja sama dengan Cina? Saya terkejut. Wanita itu telah ditahan oleh cawangan khas, Special Branch. Dia mengaku diupah oleh Hansen, kata ketua keselamatan itu. Tujuannya bukan untuk membunuh Encik, tetapi untuk membuatkan Encik tertidur lena dan mengalami komplikasi. Mereka mahu menyalahkan kesilapan perubatan pihak hospital Malaysia. Kenapa? Profesor itu menggelengkan kepala. Politik. Rundingan semikonduktor. Mereka mahu memalukan Malaysia untuk memaksa kita tunduk. Bab 8. Kemanusiaan melangkaui politik. Malam itu, Profesor datang lagi. Hansen telah ditahan oleh perisikan tentara Malaysia. Bukti terhadapnya sangat kukuh. Dia bekerja sama dengan agen Cina untuk mensabotaj rawatan Encik dan mencemarkan nama baik Malaysia. Saya terdiam. Seorang tentara Amerika menjual negaranya. Ini bukan tentang menjual negara, kata profesor itu. Ini tentang melaksanakan arahan dari pihak atasan yang mahu memberi tekanan kepada Malaysia. Politik tiada batasnya. Tetapi di Malaysia, menyelamatkan nyawa ada batasnya. Kami tidak akan berkompromi. Profesor itu pergi. Dalam kegelapan, saya berpikir, Malaysia telah menyelamatkan nyawa saya. Dan pada masa yang sama, mereka juga telah menyelamatkan maruah mereka sendiri. Keesokan harinya, berita penahanan Kolonel Hansen menjadi berita utama dunia. Kedutaan AS dikerumuni wartawan, tetapi kawalan keselamatan di hospital sangat ketat. Pada hari saya dibenarkan keluar, saya berjalan menyusuri koridor buat kali terakhir. Saya singgah di ward pediatrik. Kanak-kanak mengelilingi saya. Pak Cik, ceritalah, kata seorang daripada mereka. Saya menceritakan kisah bagaimana doktor-doktor di Malaysia menyelamatkan nyawa saya. Betul ke? Mata mereka bersinar. Betul. Kamu semua pun sangat berani. Setiap hari berdepan dengan jarum dan ubat. Seorang budak lelaki kecil tersenyum. Kami orang Malaysia, kami kuat. Dada saya terasa hangat. Sebelum pergi, saya menulis surat terima kasih kepada setiap ahli pasukan perubatan yang merawat saya. Apabila saya menyerahkannya kepada juru rawat, matanya berkaca. Lelaki tua di katil sebelah memegang tangan saya. Selamat datang ke Malaysia lagi, kawan. Di lobi utama,
Seluruh pasukan perubatan berbaris untuk mengucapkan selamat jalan. Profesor itu menghulurkan sekuntum bunga raya. Tahniah, Encik Anderson. Saya memeluk mereka seorang demi seorang. Terima kasih. Di luar, cahaya matahari terasa hangat. Begitu juga dengan udara Kuala Lumpur. Saya menaiki taksi ke lapangan terbang. Melalui tingkap, saya melihat negara pulau yang kecil ini, tetapi mempunyai hati yang sangat besar. Ketika pesawat berlepas, saya melihat Malaysia semakin jauh, tetapi kenangannya akan sentiasa kekal di hati saya. Kisah ini berakhir di sini. Terima kasih, pasukan perubatan Malaysia. Jika Anda terharu, sila tekan butang suka, langgan, dan tinggalkan komen. Malaysia boleh.